Apakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman? Wah, belajar lagi 3 sudut yang baru. Sepadan, selang-seli, pedalaman. Okey, mari kita baca standard pembelajaran dulu. Mengenal lagi, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Kita kena pandai kenal ketiga-tiga jenis sudut ini. Okey. So, sekarang kita baca nota dulu. Apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan 2 atau lebih garis selari. Ini penting. Itulah sebab tadi kenapa kita belajar kedua-dua jenis garis ini. Garis rentas lintang dengan garis selari. Okay, kalau garis rentas lintang bersilang dengan 2 atau lebih garis selari, maka sudut sepadan, kita akan wujud satu sudut sepadan di sini. Okay, so sudut sepadan adalah sama. Okay, so di sini sebenarnya kita boleh ada satu tips kat sini. Kalau untuk sudut sepadan, dia ada kaitan dengan F. Nampak kan? Ini macam F. Okay, so kalau F ini sudut di bawah bucu ni dengan di bawah bucu ini, mereka sentiasa sama. Okay, kalau dengan syaratnya yang kedua-dua garis melintang ini adalah selari ya pelajar. Okey. So sama juga kalau untuk huruf F ini, boleh tak dia F ke sebelah kanan? Ke sebelah kiri. Boleh, tak ada masalah. Asalkan dia itu F dan kedua-dua garisan melintang yang ke F tu wajib selari. Okey, maka saya boleh buat kesimpulan sudut yang bawah bucu ini akan sama dengan sudut yang bawah bucu ini. Okey, boleh pelajar? Lepas tu kalau sudut di sebelah sini, saya guna pen warna lain. Ini pun F kan? Nampak tak ini pun F? So, sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Sudut yang dibucu kat bawah ni. Nampak tak? Ini kita namakan sebagai sudut sepadan. Okey, bentuk F. Bentuk F tak semestinya F yang betul-betul macam ini. Boleh juga F yang macam ini. Tapi yang pastinya, garis melintang kat F tu wajib selari. Dan yang ini garis rentas lintang. Okey, akan jadi yang huruf F yang menegak tu. Okay, so F itu boleh dalam macam-macam bentuk. Dia boleh F menghala ke kanan, menghala ke kiri, atas, bawah, ataupun dia sengit macam ni. Okay, so kalau semua yang bentuk F ini kita namakan sebagai sudut sepadan dan sudut semua di sini adalah sama. Di bawah bucu ni. Nampak di sini saya rasa saya bagi banyak contoh kat sini. Okay, so semua sudut di bawah bucu ni semua sama. Ini kita namakan sebagai sudut sepadan. Boleh? So, ingat sudut sepadan ada kaitan dengan huruf F. Awak ingat huruf F tu? Okay, F tu tak kisah. F itu dia menegak ke ataupun terbalik ke, tak kisah. Asalkan dia itu kita boleh kaitkan dengan F. F tu dia boleh panjangnya macam ni. Tak kisah. Okay, boleh pelajar? Okay, ini sudut sepadan. Seterusnya, kita tengok sudut selang-seli. Nampak tak huruf apa di sini? Kalau sudut selang-seli. Deneng, deneng, deneng. Tadi F kan? Okay, sekarang kita nampak huruf Z. Zigzag. Kalau huruf Z pun sama. Kalau masa kita tulis huruf Z tu, yang garis melintang ke atas dengan garis melintang ke bawah wajib selari. So that kita boleh cakap bahawa sudut pada bucu yang selang-seli ini, mereka adalah sama. Contoh yang macam yang dalam gambar raja ni. Nampak tak ini zigzag kan? So, sudut C dengan sudut B adalah sama. Dengan syarat yang zigzag ni, okay, yang garis melintang itu, mereka selari. Okay. Kalau yang ini, kita tengok ini selari, ini selari. Nampak kan? Ini boleh bentukkan satu zigzag. Tereng, tereng, tereng. So, sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Sudut selang-seli. Ini maksudnya. Okay. Sekarang saya bagi lagi contoh. So, di sini bagaimana saya nak cari tempat zigzag tu? Awak sendiri kena tahu yang melintang ini, yang berselari ini akan jadi zigzag yang melintang yang ke atas dengan yang ke bawah ni. Ini garis yang rentas lintang. Okay. So, yang atas bawah tu sudah sama. Lepas tu, kita dapat bina satu zigzag. Nampak tak zigzag? Ini zigzagnya. Okay. So, sudut di mana akan sama? Sudut di bucu dengan di bucu kanan dengan yang bucu kiri. Nampak tak zigzag tu?
Okey, saya ingat sekali lagi, wajib syaratnya adalah garis yang kedua-dua yang atas bawah yang melintang ini wajib selari. Bagi lagi satu contoh. Cikgu, ini saya dah nampak zigzagnya. Zigzagnya kat mana? Tadang. 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 Ini zigzag juga kan? Okey, so boleh tak saya buat kesimpulan bahawa sudut di sini sama dengan sudut di sini? Sebab ini zigzag juga. Boleh tak? Yang ni salah. Sebab di sini saya tak bagi tahu pun sama ada kedua-dua garisan ini adalah selari ke tidak. Tapi kalau saya tengok pakai mata macam ni, dah tahu dua garisan ni bukan selari. Sebab kalau saya panjangkan nanti ke atas tu, nanti mereka akan bertembung. Nampak tak? Jarak mereka semakin dekat. Kalau jarak masih sama, itu maksudnya selari. Tapi kalau dua garisan ini tidak selari, maksudnya dua garisan ni saya tak buat anak panah, maksudnya dua garisan ni tidak selari. So awak tak boleh buat kesimpulan bahawa sudut zigzag ini. Awak tak boleh guna sudut selang-seli ini sebagai cara untuk cari sudut. Okey, tak boleh. Hanya kalau dengan syarat zigzag itu adalah selari. Okey, baru awak boleh guna ciri-ciri dia ni, sifat-sifat ni, sudut selang-seli adalah sama. Okey, boleh pelajar kena berhati-hati dengan selari ni. Garis selari ni memang wajib. Awak semak dulu sebelum awak nak guna sifat sudut selang-seli, sudut sepadan dengan hasil tambah sudut pedalaman tu. Okey, yang seterusnya sudut pedalaman. Ini pun senang. Sudut pedalaman ni awak kena kaitkan dengan bentuk U ataupun bentuk C ataupun bentuk N. Tengok Kalau saya nak buat bentuk U, dua garisan ini wajib selari. So hasil tambah bucu yang kat dalam kedua-dua ini akan sama dengan 180. Okey, kalau saya pusingkan, dia akan jadi bentuk C pula. So asalkan kedua-dua garisan tu selari, so hasil tambah jumlah sudut dalam ni adalah 180. Kalau saya jadi bentuk N pula, ni pun sama. Okey, hasil tambah sudut kat dalam adalah 180 kalau kedua-dua garis tu selari. Kalau nak jadi C macam ni pun boleh. Nak ditambahkan 180. Okey, so ini adalah hasil tambah sudut pedalaman 180. Okey, ini adalah bentuk yang macam U ataupun C. Okey, boleh Tapi ingat, seperti biasa, wajib yang kedua-dua garis selari itu mesti adalah yang macam kalau kita nak tulis C tu di atas bawah. Kalau tulis U tu dia di kiri kanan. Tulis N tu di kiri kanan. Wajib selari. Baru kita boleh guna sifat ini. 180. Jumlahkan kita dapat 180. Kalau sekarang saya bagi dua garisan lurus. Okay, dan saya tak bagi tahu ini kedua-dua garisan ini adalah selari. Okay, so awak tak boleh buat kesimpulan bahawa sudut kat dalam ini dengan yang ini tambahkan akan dapat 180. Awak tak boleh guna sifat yang ini. Melainkan soalan itu saya bagi tahu, okay, kedua-dua garisan itu adalah selari. Macam ni katakan. Okay, sekarang saya bagi tahu ini adalah selari. So awak boleh buat kesimpulan bahawa sudut di sini yang hijau ini awak tambahkan dengan yang hijau ni, sudut pedalaman ini awak tambahkan akan dapat 180. Sama juga untuk sebelah kanan ni. Saya guna warna ungu. So sudut yang warna ungu tambah dengan sudut yang warna ungu dia akan dapat 180 sebab ini bentuk C. Kalau di sebelah kiri tadi dia pun bentuk C tapi songsang. Sama je. Asalkan dua garis ini adalah selari. Okey, awak boleh apply yang ini. Okey. So saya ulang sekali lagi, kalau sudut sepadan kita ingat huruf F, kalau sudut selang-seli kita ingat huruf Z. Dan kalau sudut pedalaman kita ingat huruf C ataupun N ataupun U. Kita nak senang kita ingat U je lah. Okey, dia akan dapat 180 kalau pada dua-dua bucu kat dalam U tu. Okey, so itu sahaja untuk yang ni. Sekarang kita sudah kenal dan kita dapat menerangkan. Menerangkan sebab kita boleh sebut kalau sudut sepadan mereka adalah sama, sudut selang-seli adalah sama. Lepas tu hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Ini semua kita terangkan. Ini semua penerangan. Kita sudah kenal, lepas tu kita sudah boleh terangkan. Lepas tu seterusnya kita nak belajar melukis sudut pula.
Okey, untuk ketiga sudut ni, sudut sepadan, sudut selang-seli dengan hasil tambah sudut pedalaman tu. Dengan sudut pedalaman lah secara ringkasnya. Okey, mari kita tengok 8.3b. Okey, pada muka surat 190 dalam buku teks korang. Okey, jom kita tengok soalan 1 dulu. Salin setiap raja yang berikut. Terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel dengan A dan B ialah sudut sepadan. Ini yang pertama kita kena buat. Okey, sama ada A dan B ialah sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Kemudian, tandakan dengan C dan D pasangan sudut lain yang sama jenis. Ini yang susah sikit. Okey, jom kita tengok soalan A. Saya tunjuk soalan A sahaja. Okey ke saya nak sebab soalan B dengan D sama. Saya tunjuk soalan B dengan D. Saya tunjuk soalan D lah. Okey, sebab B dengan D sama. Saya pilih yang D. Okey. Kita perlu buat dua benda. First, kita tengok dulu A dan B mereka adalah sudut apa. Okey, jom kita semak. A dengan B. Okey, A dengan B berada kat sini. So, sekarang saya buat yang ini dulu. Yang garisan yang selari ni kan. Yang kedua-dua garisan selari ni kan. Okey, ini garis rentas lintang. So, A dengan B dia boleh membentuk huruf apa pelajar? Ini huruf F, betul tak? Okay, kalau kita tengok betul-betul, dia adalah huruf F. So, kalau huruf F itu adalah sudut apa? Sudut sepadan. So, awak tulis je sudut A dan sudut B. Minta maaf, jangan tulis macam kurang daripada adalah sudut sepadan. Awak jawab yang ini dulu. Lepas tu awak kena labelkan sudut C dengan sudut D sebagai pasangan sudut sepadan juga. Kalau soalan itu dia sudut selang-seli, awak wujudkan lagi satu pasangan CD yang selang-seli. Sekarang saya perlu labelkan C dan D pada gambar raja ini supaya C dan D itu pun sudut sepadan. So tadi F dia sebelah kiri. Sekarang saya buat F sebelah kanan. F yang nak menegak pun boleh, nak F yang macam ni pun boleh. So, sekarang saya dah boleh terus label C di sini, D di sini. Okey, so C dengan D pun sudut sepadan juga sebab mereka dalam bentuk F ini. Nampak tak? Dan kedua-dua garisan ini adalah selari. So, C dengan D kat sini. Sebenarnya C dengan D boleh berada kat tempat lain juga Asalkan awak dapat cari bentuk F tu, awak sendiri boleh buat. Kita semestinya berada kepada tempat yang cikgu buat di sini. So, settle untuk soalan D. Okay, untuk soalan ABC, awak ikut cara cikgu. First, jawab dia itu adalah sudut apa. Lepas tu, awak sendiri cari lagi tempat yang mana sesuai untuk C dan D. Dengan sama jenis, dengan sama sudut, bukan sama sudut, sorry. Dengan tandakan C dan D, pasangan sudut lain yang sama jenis. Okey, boleh ya? Kalau A dan B sudut sepadan, so saya punya C dan D pun kena tandakan dan pastikan mereka adalah sudut sepadan juga. Okey, boleh ya pelajar? Okey, kalau untuk soalan 2, salin setiap rajah yang berikut dan tandakan. Setiap satu soalan awak kena buat 3 benda ni. Okey, sudut P jika A dan P ialah sudut sepadan. Okey, kita kena tengok A dulu. A di sini. Okey, ini A. Sekarang saya perlu tandakan sudut P supaya A dan P ialah sudut sepadan. Kalau sudut sepadan, kita kena kaitkan dengan F. Kalau sudut selang-seli, kita kena kaitkan dengan zigzag. Kalau sudut pedalaman, kita kena kaitkan dengan U. Yang ini dia tambahkan kat dalam, dia dapat 180. Kalau yang ini, dia sudutnya sama pada bucu. Ini pun sama, bawah bucu dengan bawah bucu. Dia sama. Okey, so sekarang kalau sepadan tu bentuk F. So, sekarang pada A tu saya cuba buat F. Okay, kalau di bawah ini adalah A. So, P saya patutnya berada di mana? Yes, di sini. Okay, supaya A dengan P sudut sepadan. Sekarang A dengan P berada pada bawah F tu, bawah bucu F tu. So, ini sudut sepadan, pelajar. Boleh ya? Ini sudut P. Sekarang kita tengok sudut Q pula. Kita nak labelkan sudut Q. Sudut Q jika B dan Q ialah sudut selang-seli. So, maksudnya B dengan Q akan membentuk satu zigzag. So, sekarang saya cari dulu B di mana. Okay, B di sini. Okay, ini B. B macam mana saya nak buat satu zigzag. Dan sebenarnya B di dalam bucu zigzag ini. Awak kena pastikan B ini dalam bucu. Ataupun dia dalam bucu yang bawah ni. Awak kena pastikan B tu kat bucu Z. So, macam mana nak pastikan dia dalam Z? Ini dia.
Nampak tak pelajar? Z kan? Okey, saya lukis macam ni. Nampak tak ini Z dia? Okey, ini Z yang terbalik pelajar. Okey, sebab B berada kat dalam sini. So, saya punya Q berada dekat mana? Taneng. Ini dia. Ini Q saya. Okey, so B dengan Q mereka adalah zigzag sudut selang-seli. Okey? So, settle. Untuk Q. Sorry, saya buat elok sikit. Okey, seterusnya kita kena buat sudut R jika C dan R ialah sudut pedalaman. Okey, maksudnya mereka dalam bentuk U. Okey, so sekarang saya cari C di mana? C di sini. Okey, kalau C di sini, kita bentukkan ini wajib selari dan kita bentukkan satu bentuk yang macam ni, U ataupun C. Okey, sekarang kalau ini C dekat dalam, so mana lagi yang kat dalam tu? Kita boleh label sebagai R, pelajar. Teneng, di sini. Ini kita label sebagai R. So, dah habis kita jawab. Ini tebal sangat, kejap. Okay, so itu sahaja. Okay, boleh ya? So, awak boleh rujuk yang cikgu buat punya ni. Okay, untuk PQR, awak tandakan satu dah cukup. Kalau awak dapat cari dua sudut Q ke, ataupun dua sudut P ke, dua sudut R ke, okay, awak buat satu dah cukup. Kalau awak nak buat semua yang awak dapat cari, boleh. Okay, boleh ya pelajar. Untuk soalan B, awak buat sendiri. Okay, soalan A saya dah buatkan. Okay, itu saja. Saya harap korang boleh cuba menjawab ya.